Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam topik yang baru, iaitu bab 7, ketaksamaan linear. Okey, apa itu ketaksamaan? Okey, ataupun apa itu ketaksamaan linear? Kalau pada kelas sebelum ni, cikgu sudah ajar tentang persamaan linear, di mana persamaan linear kita akan menggunakan simbol sama dengan. Okey, tapi macam mana pula ketaksamaan linear? Okey, ini adalah maksud ketaksamaan linear, di mana ketaksamaan ni adalah perbandingan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Maksud dia bandingkan dua perkara yang mana nilai dia tidak sama. Okey, perbandingan ni boleh jadi dari segi bilangan, harga, suhu, saiz, tinggi, jisim dan sebagainya. Okey, ini contoh yang cikgu boleh bagi di antara RM50 dengan RM150. Okey, kalau kamu tengok pun kamu dapat bayangkan atau kamu dapat bandingkan nilai mana yang lebih besar, nilai mana yang lebih kecil. So, kita akan tengok dari sebelah kiri, 50 ni lebih besar daripada atau kurang daripada 150. Okey, 50 ni kurang daripada 150. So, ini adalah simbol kurang daripada. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Di antara 1,500 gram dengan 1.2 kilogram. Okey, bila dua unit yang berbeza dibandingkan, kamu kena samakan dulu dia punya unit. Jadi kalau 1,500 gram kamu tukar pergi kilogram, dia akan jadi 1.5 kilogram. So 1.5 kilogram adalah lebih besar daripada 1.2 kilogram. Okey, so ini dia punya simbol lebih besar daripada. Okey, membanding nilai nombor. So, sekarang kita mau bandingkan nilai nombor yang ada pada garis nombor di atas. Okey, garis nombor tu bermula dari negatif 5 sehingga 9. Okey, dari negatif 5 sehingga 9. Okey, dia bagi situasi. Perhatikan kedudukan pasangan nombor negatif 4 dan 2. Okey, so kamu kena perhatikan. Perhatikan kedudukan negatif 4 dengan 2. So, kalau kamu tengok dari garis nombor ni, negatif 4 terletak di sebelah kiri 2. Okey, seperti sebelum ni cikgu bagi tahu, bila di garis nombor, bila dia sebelah kiri bermaksud dia lebih kecil. Okey, nilai dia lebih kecil. So, negatif 4 kurang daripada 2. Itu maksud dia. Jadi, bila kurang daripada, kita akan gunakan simbol ni. Ini simbol yang kita akan guna untuk kurang daripada. Okey, untuk mewakili kurang daripada. So, jawapan dia negatif 4 kurang daripada 2. Okey, kita akan tengok situasi kedua. Perhatikan kedudukan pasangan nombor 7 dan nombor 3. Okey, so kita perhatikan nombor 7 dan nombor 3. Okey, so daripada kedudukan garis nombor ni, 7 terletak di sebelah kanan 3. Maka bila dia di sebelah kanan, bermaksud nilai dia lebih besar. Bila ke kanan, dia semakin membesar. So 7 lebih besar daripada 3. Jadi bila lebih besar, kita akan gunakan simbol lebih besar. Ini simbol lebih besar daripada, digunakan untuk mewakili lebih besar daripada. Okey, ini cikgu salah tulis. So 7 lebih besar daripada 3. Okey, alright, kita pergi tengok yang seterusnya. Okey, bagaimana untuk memerihalkan ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra? Okay, contoh diberi satu garis nombor, ada nilai 5 dan X. So, X ni nilai dia kita tidak tahu. Okay. So, garis nombor membandingkan 5 dengan suatu nombor yang tidak diketahui, iaitu X. Okay, jadi suatu garis nombor tu ada nombor yang kita tidak tahu nilai dia, itu X. Okay, yang ini.
So sekarang kalau kamu tengok kedudukan X tu di sebelah kanan. Okay, X berada di sebelah kanan 5. Ini bermaksud X lebih besar daripada 5. Jadi jawapan dia X lebih besar daripada 5. Bila macam ni, kita kena letak pemboleh ubah di sebelah kiri. Sama ada pemboleh ubah tu lebih besar atau kurang daripada. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Diberi garis nombor, ada nilai X dan juga nilai negatif 3. Okay, daripada garis nombor tu, bandingkan negatif 3 dengan suatu nombor yang tidak diketahui, iaitu X. Kalau kamu tengok X ni berada di sebelah kiri negatif 3. So, bila dia di sebelah kiri, nilai dia lebih kecil. So, kalau lebih kecil, bermaksud X kurang daripada negatif 3. Okay, ini dalam bentuk ayat. Okay, dalam bentuk memerihalkan ketaksamaan. So, dia punya terbitan ketaksamaan algebra ialah ini. X kurang daripada negatif 3. Okay, boleh? Okay, kita tengok yang seterusnya. Mengenal hubungan. So, ketaksamaan linear ni dia ada beberapa hubungan yang kamu kena tahu. Okey, yang pertama, lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, kalau tadi kamu cuma belajar simbol ini kurang lebih besar daripada atau kurang daripada. Sekarang ni ada simbol lebih besar daripada atau sama dengan. Di bawah ni maksudnya sama dengan. Okey. So, contoh diberi gaji seorang pengurus V di sebuah syarikat tidak kurang daripada 2,500. So, ayat di sini tidak kurang daripada 2,500. Ini bermaksud gaji seorang pengurus ni boleh jadi sama dengan 2,500 ataupun gaji dia ni, gaji pengurus boleh lebih besar daripada 2,500 sebab perkataan di sini tidak kurang daripada. Okey, tidak kurang daripada artinya dia sama dengan 2,500 atau lebih besar. Jadi bila kedudukan garis nombor, dia akan jadi macam ni. 2,500 ke kanan sebab dia lebih besar. Okey, so maksudnya dekat sini gaji pengurus V lebih besar atau sama dengan 2,500. Okey, hubungan yang kedua adalah hubungan kurang daripada atau sama dengan. So, ini simbol dia. Okey, dia menggabungkan simbol kurang daripada dan simbol sama dengan. Okey, contoh situasi. Had laju kenderaan K di lebuh raya ialah tidak melebihi 110 km per jam. Okey. Had laju kenderaan K di lebuh raya tidak melebihi 110 km per jam. Tidak melebihi. Maksud dia dekat sini, had laju kenderaan tu boleh jadi sama dengan 110 km per jam ataupun had laju kenderaan mestilah kurang daripada 110 km per jam. Okay, so dari segi garis nombor dia jadi macam ni. Okay, 110 dia kurang, dia sama ada 110 atau kurang daripada. So, dia ke kiri. So, kamu tengok dia punya ketaksamaan linear dia ini. K kurang daripada atau sama dengan 110. Okay, so itu hubungan, dua hubungan yang kamu kena tahu lagi dalam penggunaan simbol ketaksamaan linear. Okay, so apa sifat-sifat ketaksamaan yang kamu kena tahu? So, yang pertama sifat akas. Okay, ini sifat akas paling senang. Apa dia sifat akas? Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Itu maksud dia sifat akas. Okay. Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. So, ini dia punya penulisan ketaksamaan. Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. So, contohnya, jika 2 kurang daripada 5, maka 5 lebih besar daripada 2.
Itu maksudnya. Yang kedua, jika negatif 5 kurang daripada 3, maka 3 lebih besar daripada negatif 5. Itu sifat akas. Okey, yang kedua ialah sifat transitif bagi ketaksamaan. Apa dia sifat transitif? Jika A kurang daripada B dan B kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Okey. Ini dia punya ketaksamaan linear. Okey. A kurang daripada B, B kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Okey, contohnya ini. Jika negatif 2 kurang daripada 5, 5 kurang daripada 10, maka negatif 2 kurang daripada 10. Contoh kedua, jika negatif 10 kurang daripada negatif 5, negatif 5 kurang daripada negatif 1, maka negatif 10 kurang daripada negatif 1. Maksudnya yang di tengah ni dia buang. Dia terus sambung A dengan C. Okey, so ini sifat transitif. Ada dua, sifat akas dengan sifat transitif. Okey, ini lagi sifat-sifat ketaksamaan. So ini yang pertama situasinya. Jika kedua-dua ketaksamaan ditambah atau ditolak, ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau negatif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Maksudnya kalau ketaksamaan linear tu kamu tambah atau kamu tolak dengan nombor positif atau negatif, simbol dia tu tadi tidak akan berubah. Dia tidak akan terbalik lah. Okey, contoh dia macam ni. Jika A kurang daripada B, maka bila A tambah dengan C, dia masih kurang daripada B tambah C. Ataupun jika A tolak dengan C, kurang daripada B tolak C. So simbolnya tidak berubah walaupun dia tolak. Ataupun A tambah kurungan negatif C kurang daripada B tambah negatif C. Simbol dia masih sama. Dan yang terakhir, A tolak negatif C kurang daripada B tolak negatif C. So maksudnya simbol masih tidak berubah walaupun kamu tambah atau tolak dengan nombor positif atau nombor negatif. Okey, sifat yang keempat. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan satu nombor positif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Yang ini terbalik pula. Ini kalau darab dengan bahagi nombor positif sahaja, simbol tidak berubah. Okey. Jika A kurang daripada B, maka A darab C kurang daripada B darab C, ataupun A bahagi C kurang daripada B bahagi C. So kamu tengok simbol dia tidak berubah. Dia masih kurang sama kurang daripada. Okey, kita tengok sifat yang seterusnya. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan satu nombor negatif, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okey, ini kamu terbalikkan simbol. Kalau kamu darab atau bahagi dengan nombor negatif. Okey, contohnya ni, jika A kurang daripada B, maka A darab negatif C lebih besar daripada B darab negatif C. So kamu tengok simbol ni berubah. Daripada kurang daripada dia jadi lebih besar daripada. Okey, ataupun yang ini, A bahagi negatif C lebih besar daripada B bahagi negatif C. So simbolnya songsang. Itu maksudnya songsang, dia terbalik. Maksudnya daripada kurang, daripada tu dia tukar kepada lebih besar daripada. Okey, sifat seterusnya, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab dengan negatif 1, simbol ketaksamaan disongsangkan. Ini kalau apa-apa nombor didarab dengan negatif 1. Okey, contoh A kurang daripada B, maka negatif A lebih besar daripada negatif B. So kamu tengok simbol dia
berubah. Okey, ini dikenali sebagai songsangan terhadap penambahan. Okey. Yang terakhir, apabila operasi salingan dilakukan ke atas nombor di kedua-dua belah ketaksamaan, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okey, contoh dia sini. Jika A kurang daripada B, maka 1/A lebih besar daripada 1/B. Okey, nanti kita tengok contoh supaya kamu lebih faham. Okey, so ini contoh dia yang pertama. Okey, jika 2 kurang daripada 4. Okey, 2 lebih kecil daripada 4 kan? Okey, sebab tu kita guna 2 kurang daripada 4. Maka bila 2 tambah dengan 3 kurang daripada 4 tambah 3. Simbol dia tidak berubah. Okey, selesaikan. 2 tambah 3, 5. 4 tambah 3 tu 7. So, jawapan dia masih kurang daripada 5, kurang daripada 7. Okey, ini yang dimaksudkan simbol tidak berubah. Okey, ini yang kedua. 2 kurang daripada 4. Maka kalau 2 tolak 3, simbol masih sama, kurang daripada 4 tolak 3. So, selesaikan. 2 tolak 3, negatif 1. 4 tolak 3, 1. So, negatif 1 kurang daripada 1. Okey, yang ini pula bila kamu tambah atau tolak dengan nombor negatif. Jika 2 kurang daripada 4, 2 tambah negatif 1 kurang daripada 4 tambah negatif 1. So, simbol masih sama. Okey, 2 tambah negatif 1 jadi 1. 4 tambah negatif 1 jadi 3. So, jawapan dia masih 1 kurang daripada 3. So, yang terakhir untuk ini, bila kamu tolak dengan nombor negatif, 2 tolak negatif 1 kurang daripada 4 tolak negatif 1. So, 2 negatif jumpa negatif jadi positif. So, 2 tambah 1, 3. 4 tambah 1, 5. So, jawapan dia masih 3 kurang daripada 5. Okey, so ini sifat ketaksamaan seterusnya. Jika 2 kurang daripada 4, ini kita darab dengan nombor positif. Okey, 2 darab 3 kurang daripada 4 darab 3. Okey, nombor positif. So, selesaikan. 2 darab 3, 6. 4 darab 3, 12. So, simbol masih tidak berubah. Okey, yang ini. Ini bahagi dengan nombor positif. Okey, jika 10 kurang daripada 20, maka 10 bahagi 2 kurang daripada 20 bahagi 2. So, 10 bahagi 2, 5. 20 bahagi 2, 10. So, nilai dia masih kurang daripada dia punya simbol. 5 kurang daripada 10. Okey, ini darab untuk darab nombor negatif. Okey. Okey, 2 kurang daripada 4. Maka 2 darab negatif 3. Kalau kamu masih guna simbol ini, tidak masalah. 4 darab negatif 3. So, selesaikan. 2 darab negatif 3, negatif 6. 4 darab negatif 3, negatif 12. So, bila kamu tengok macam ni, automatik 6 lebih besar daripada 12. Kamu tengok simbol dia mula berubah. Okey, begitu juga dengan bahagi nombor negatif. 10 kurang daripada 20, maka 10 bahagi negatif 2 kurang daripada 20 bahagi negatif 2. Sini simbol dia masih kurang daripada. So, 10 bahagi negatif 2 sama dengan negatif 5. 20 bahagi negatif 2 sama dengan negatif 10. So, negatif 5 lebih besar daripada negatif 10. Simbol dia berubah. Okey, so ini untuk sifat ketaksamaan contoh 2 yang terakhir. Okey, jika 2 kurang daripada 4, ini kalau kamu darab dengan negatif 1, dia akan jadi negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Kamu tengok simbol dia berubah. Okey, contoh terakhir, jika 10 kurang daripada 20, maka 1/10 lebih besar daripada 1/20. Okey, maksud dia yang ini dalam bentuk pecahan.
Okey, cuba. Satu biji kek kamu bahagi 10 dengan satu biji kek yang sama saiz bahagi 20. Mana lebih besar? Okey, yang kamu bahagi 10 lebih besar. Sebab tu dia punya simbol disongsangkan. Disongsangkan ni maksudnya diterbalikkan, ditukar. Okey, kalau kurang daripada dia jadi lebih besar daripada. Okey, so kelas, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sebentar lagi cikgu akan uploadkan soalan-soalan ke dalam WhatsApp group. Okey, itu saja. Kita akan sambung kelas kita pada hari Jumaat. Thank you.